warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah yang dirahmati Allah sekalian? Bersiaran langsung di studio TV Al-Hijrah Kuala Lumpur membawakan kepada para penonton World Quran Hour dari Malaysia dan Indonesia ke seluruh dunia. World Quran Hour pada tahun kelima penganjurannya kali ini menyaksikan sinergi media TV Al-Hijrah bersama media-media ini bagi menyaksikan membentuk gelombang solidariti dari ummah untuk ummah bermula di Nusantara. Kita akan bersama tetamu istimewa dari AQL Indonesia untuk memenuhi konteks Quran, tadabbur dan tazakur kita pada hari ini. Bukan itu sahaja, pelbagai pihak dengan latar belakang politik, bangsa, budaya, pendidikan mahupun kedudukan turut sama bergabung di bawah visi mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Selain di platform TV Al-Hijrah, para penonton dan pelayar boleh mengikuti World Quran Hour di saluran TV1 bernama News Channel, Astro Oasis dan British Muslim TV. Untuk pelayar media digital, World Quran Hour juga bersiaran secara live Facebook di TV Al-Hijrah, Sinar Harian dan Quran Hour. Paparan awal sebentar tadi memperlihatkan realiti negara dan dunia yang dilitupi kegelapan akibat pandemik COVID-19 yang melanda. Sistem alam dan kemanusiaan mengalami kemerosotan dahsyat yang menggugat bukan sahaja di sudut sosioekonomi, bahkan emosi dan keimanan manusia yang semakin meredup. Justru kita seolah tercari-cari, apakah formula yang baik untuk kita mensikapi insiden tidak terduga ini? Apakah hikmah di sebaliknya? Bagaimana pandemik ini menjadi suatu hadiah dari Tuhan yang mengharmonikan semula hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan juga manusia dengan Tuhan. Berinteraksi dengan Al-Quran, baca, faham dan amal di bawah misi Surah Ar-Rahman, surah ke-55 dengan 78 ayat dengan tema Reboot Global Harmony dalam World Quran Hour 2020 mengupas sudut pandang Al-Quran dari lensa seorang hamba Allah, Ar-Rahman, serta solusi kepada cabaran yang sedang dihadapi. Misi Surah Ar-Rahman kita pada kali ini akan dimulakan dengan pesan dari ulama dan umara yang amat kita hormati bagi memberikan satu suntikan kekuatan untuk kita terus bersama Al-Quran, menjadikan ianya kerangka fikir yang akhirnya membawa kita kepada akhlak Muslim yang sejati. Mengambil keberkatan hari-hari akhir Ramadan ini, bersama kita dengarkan amanat dari Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sempena dengan bulan Ramadan al-Mubarak yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim sebagaimana nas ilahi, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, yang sifatnya sebagai hidayah dan juga keterangan-keterangan daripada hidayah serta petunjuk kepada sekalian manusia. Al-Quranul Karim perlu dicaknakan dan dipedulikan. Kerana itu tanda seseorang cintakan Allah, cintakan Rasulnya, sementelahan lagi cintakan kitabnya. Sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tak kala datangnya Ramadan al-Mubarak, akan membuka Al-Quran, meninggalkan yang lain, seraya berkata, Haza syahru kitabi Rabbi, ini merupakan bulan kitab Tuhanku. Lalu ditekuninya, ditadarusnya, ditadabburkan ayat Al-Quranul Karim dengan sesungguh-sungguhnya. Mempelajari Al-Quranul Karim menjadikan seseorang berada pada tahap yang terbaik.
Bahkan dengan kepakaran ilmu yang dia miliki, dia telah mengajar kepada orang yang lain, maka dia juga menjadi orang yang terbaik. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain lagi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajar kepada orang lain. Justru marilah sama-sama kita sentiasa jinak dengan Al-Quran. Kita sentiasa peka kepada Al-Quran. Kita sentiasa tadabbur kerana dia sumber kehidupan yang terbaik yang membawa kepada kebahagiaan dunia, seterusnya merentasi kepada akhirat. Semoga kecintaan kita kepada Al-Quran menatijahkan kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa zahaba humumina wa ghumumina wa jilaa ahzanina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min zalik. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal juzam wal junun wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'is sakhatik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunlah dosa kami, kedua ibu bapa kami dan semua umat Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada negara kami, kepada semua negara umat Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hendakkanlah kami daripada wabak COVID-19 ini, daripada negara kami dan seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dengan keberkatan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, maghfirah-Mu, kasih sayang-Mu, ya Allah, dan selamatlah kami daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri di atas ucapan dan bacaan doanya sebentar tadi. Jadi, misi Surah Ar-Rahman, Reboot Global Harmony. Begitulah tema World Quran Hour kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Jadi penonton di rumah, adakah anda sudah bersedia? Yang berada di Indonesia, adakah anda sudah bersedia? Dan juga mereka yang berada di seluruh dunia, adakah anda sudah bersedia? Jika sudah bersedia, apa kata kita terus ke pentas utama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazrul Ismail.
بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini, hari yang gilang gemilang, World Quran Hour, untuk sama-sama kita mengumandangkan satu surah untuk kita meraihkan kalam daripada Allah. Kita menyambut bulan diturunkan Ramadan Al-Mubarak, bulan diturunkan Al-Quran, bersama-sama satu dunia pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di TV Al-Hijrah, di RTM, di Bernama TV, di Astro Oasis dan pelbagai platform digital, di Facebook. Sama-sama kita berada pada World Quran Hour yang dibawakan langsung daripada studio TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyambut, kita ingin mendalami kepada misi Ar-Rahman, misi yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi khabar hari ini? Segak hari ini Ustaznya, merah ungu kita hari ini ya. Alhamdulillah, kita meraihkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan, tuan-tuan, dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, sama-sama ya, sama-sama ambil Al-Quran, ambil mushaf. Betul-betul hari ini kita buat persediaan 10 hari terakhir Ramadan. Moga-moga Allah terima amal kita, dan kita ingin mulakan dengan surah Al-Fatihah. Dalam masa yang sama, marhaban ya Ramadan. Today is 2020 World Quran Hour. Our mission is Surah Ar-Rahman, reboot global harmony, be grateful for the 4 blessings from Allah Subhanahu Wa Taala. Be thankful of what we have, and the world will be a better place for all of us. Let's have this 1 hour to recite, to understand Quran, brought to you by TV Al-Hijrah, RTM, Bernama TV, Astro Oasis, and supported by British Muslim TV. InsyaAllah kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi ustaznya. 17 kali kita mengulangnya dan kali ini kita mengumandangkannya di depan, dibawakan oleh TV Al-Hijrah, oleh RTM, oleh Bernama TV. Astro Oasis, satu usaha yang amat mantap ya apabila kita bergabung bersama Sinergi Media ini untuk kita membawakan surah Al-Fatihah. Kita dah baca Ar-Rahman, Ar-Rahman 2 kali tadi. Sebentar lagi kita nak baca surah Ar-Rahman bersama tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, surah 55, surah yang berada pada halaman 531. Tetapi apa yang lebih menarik lagi pada hari ini Ustaz, bukan sekadar di Malaysia. Masya-Allah. Kita bercakap tentang World Quran Hour di seluruh dunia dan kali ini kita ingin ingin mendapat pesan daripada rakan kita di Indonesia. Masya-Allah. Kita ada Kiai Haji Bakhtiar Nasir yang akan berkongsi dengan kita apakah yang akan kita baca dalam surah 55. Jadi tuan-tuan ambil mushaf, buka muka surat 531 dan kita mendengar pesan dari Indonesia. Mari kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat seiman di seluruh dunia, dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada hari ini, hari ke-21 memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, adalah kesempatan bagi siapa saja yang ingin menginstal jiwanya dengan Al-Quran. Lewat program hari ini, 1 jam sejagat, 1 jam sedunia, kita membaca Quran bersama-sama. Tidak lamanya hanya 1 jam, kita sama-sama membaca surat Ar-Rahman. Alhamdulillah, jika ini dilakukan secara bersama-sama, dengan kekuatan rahmat Allah lewat Al-Quran, maka bersatulah Muslim seluruh dunia. Dan kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai media yang paling tepat, media yang paling efektif, menyatukan hati umat Islam yang terpecah, menyatukan hati umat yang terbelah dengan satu kata, kasih sayang lewat Al-Quranul Karim, membaca surah Ar-Rahman. Inilah Tauhid. Tauhidul Ummah dimulai dari ta'liful qulub. Penyatuan umat dimulai dari kesatuan hati. Dan kesatuan hati hanya bisa didapati ketika Allah yang menjadi musabbibul asbab persatuan, itu yang menjadi tujuan kita. Ketika rahmatnya yang kita harapkan, sebelumnya ampunan yang kita harapkan, tapi puncaknya ridhonya yang kita harapkan. Inilah esensi tauhid dan inilah esensi kasih sayang yang akan disebarkan ke seluruh dunia sebagai rahmat lil alamin dari Islam wal muslimin. Terima kasih diucapkan kepada Kiai Haji Bakhtiar Nasir daripada Indonesia, sahabat kita. Amat tenang kita mendengar sebentar tadi ustaznya, mesej untuk sama-sama kita bersatu dengan Al-Quran dalam World Quran Hour pada hari ini. Dan dalam ayat 1 hingga 8 yang dibacakan sebentar tadi ustaznya, kita melihat kepada nikmat daripada Allah SWT. Ada 4 nikmat besar daripada Ar-Rahman yang disimpulkan secara ringkasnya dalam tip of the iceberg
di mana ada beberapa perkara Ustaz ya. Yang paling tinggi kita bercakap tentang Al-Quran. Kita bercakap tentang Al-Quran dan kemudian kita diciptakan sebagai insan dan kemudian bercakap tentang kita boleh bercakap, berkomunikasi. Ini adalah tip of the iceberg yang diikuti dengan matahari dan bulan. Allah ingatkan kepada kita tuan-tuan sekalian, kerana apa? Kerana matahari dan bulan ini Allah ciptakan, ditundukkan untuk kita agar kita terus kembali kepada Ar-Rahman. Dan empat gabungan inilah ya, antara empat perkara ini Allah mulakan dahulu dengan Allamal Quran pada ayat yang kedua. Kerana itulah kita sama-sama menyambut pada hari ini bulan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan. Ya. Maka mari sama-sama kita melihat bagaimana empat nikmat ini diteruskan, dijelaskan lebih lagi untuk kita menghayati dalam kepelbagaian cabaran yang ada dalam hidup. Kita masih lagi nampak bahawa Allah, Engkau memang penyayang. Dipersilakan oleh Ustaz Tirmizi memulakan bacaan ayat 9 hingga 29 halaman 531. Jom. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat saya Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, penonton-penonton umat Al-Quran. Umat Al-Quran, umat yang dianugerahkan Al-Quran. Ar-Rahman ayat pertama, dan nikmat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini dengan banyak-banyak nikmat selepas itu Al-Quran. Masya-Allah, satu perkataan yang menjadi satu keterujaan bagi kita semua untuk mengetahui isi kandungannya. Dan kata para ulama, yang dimaksud di sini ialah pengajaran atau pengajian tentang Al-Quran, bagaimana intipati yang ditadabburi, insya-Allah. Kita akan terus pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-29. Insya-Allah sama-sama bersama dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, surah Ar-Rahman ayat 9 hingga 29 tadi menerangkan kembali kepada kita nikmat daripada Ar-Rahman Ustaz ya, di mana Allah membawakan kali ini dalam surah ini ada 31 kali Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kepada saya, kepada tuan-tuan ya, kepada golongan manusia dan jin. Ada ziban itu ya, sebenarnya tukadziban itu maksudnya pada dua kumpulan, kepada manusia yang mendengar sekarang dan jin yang sedang mendengar. Kita tak nampak Ustaz ya, tetapi mereka mendengar. Allah mempersoalkan bahawa nikmat manakah yang kamu berdua, kamu dua kumpulan makhluk ini dustakan. Inilah yang Allah bawakan kepada kita pada hari ini untuk sama-sama kita memahami bahawa sebenarnya Allah amat menyayangi kita. Allah memberikan 4 nikmat awal tadi Ustaz ya, yang paling besar dan disebut di dalam ayat-ayat yang dibacakan sebentar tadi tentang alam ini. Ya, tentang alam ini iaitu ada 8 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah beritahu tentang kapal, tentang Allah ini Tuhan barat dan timur. Allah cakap dalam ayat yang ke-20 itu berkaitan dengan laut yang ada barzah. Ya, biasa kita cakap alam barzah ya, tetapi rupanya di laut pun ada barzah. Dinding. Apa maksud barzah? Dinding. Ya, maksudnya kita kalau ke alam barzah itu alam dinding. Betul ke alam dinding? Alam yang memisahkan di antara dunia ini dengan akhirat nanti. Jadi bagi tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian, bila kita membaca ayat ini kita akan teruja ya. Sebenarnya bila cakap kapal laut Ustaznya, sekarang ni kita kena duduk kat rumah ya, tak boleh naik kapal. Tetapi insya-Allah moga-moga dengan kita bersatu membaca Al-Quran di Malaysia, di Indonesia, di UK, di seluruh dunia, Allah mengizinkan rahmat turun untuk COVID-19 akan sirna, akan pergi dan kita kembali balik. Boleh melihat balik kepada apa? Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, ya, melihat dengan marjan, mutiara-mutiara, dan juga melihat kepada ombak seperti gunung ya daripada lautan. Kerana apa? Kerana ini adalah tanda yang besar bahawa Allah amat sayang kepada kita. Alam ini ditundukkan untuk manusia menikmatinya, tapi syaratnya ialah kita jangan dustakan. Jangan dustakan. Ala itu maksudnya ialah apa? Nikmat walaupun kecil. Ya, walaupun kecil, dia kalau nikmat tu besar, ala itu kecil. Jadi kalau katakan ada orang kata apa kaitannya kalau tengok kepada naik kapal, saya bukan naik kapal pun. Kan? Tuan-tuan di rumah, kita tak naik kapal, tetapi sebenarnya Allah boleh beri izin kepada kita naik kapal. Allah beri izin ada laut yang memberi manfaat pada kita. Ya, banyak kotoran-kotoran di dunia ini masuk ke laut, diproses oleh air garam tersebut, dan akhirnya kita masih lagi ada dunia yang boleh kita hidupi. Kita kena jaga elok-eloklah Ustaz ya. Ini adalah peringatan daripada Allah untuk saya kepada tuan-tuan sekalian. Kita akan baca ayat seterusnya. Allah ingatkan tentang azab. Ya, Allah akan beritahu tentang azab. Mengapa Allah beritahu dalam surah Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman bukannya benci kita, tetapi sebenarnya nak beritahu jangan sekali-kali disentuh walaupun satu saat dengan azab ini. Syaratnya adalah jangan deny, jangan nafikan segala nikmat keluarga di rumah, dapat kita baca Al-Quran bersama pada hari ini. Jangan dustakan kata baca Quran macam tu juga. Jangan dikeluarkan perkataan itu, khawatir nanti kita tidak lagi mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jom kita baca ayat 30 hingga 45. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, Al-Qari kita, sahabat saya Fadil Ustaz Tirmizi, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sempat Ustaz perhati dekat Facebook kita Ustaz.
Ada sahabat-sahabat kita daripada Singapura, Puan Syikit, Puan Tina, Puan Rozi, Puan Rohani, ramailah Ustaz. Daripada Jerman pun Daripada Jerman pun ada, dan saya sempat tengok tadi saudara Dani Farismani. Salam subuh dari UK. Oh, dari UK. Masya-Allah. So terima kasihlah kerana bergabung dengan kita satu dunia ini, World Quran Hour. Ustaz sebut tadi kapal Ustaz Kapal. Betapa rahmat, betapa ar-Rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir dengan logik kita, kapal bila duduk dalam air mesti tenggelam lah. Tenggelam. Kapal besi buat tu kan besar, tapi dengan rahmat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala boleh benarkan kita berlayar ke mana-mana dengan kapal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rahmat mata yang Allah Taala bagi kepada kita saat ini, telinga Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan, kita singgahkan sebentar menghayati ayat-ayat Al-Quran, ayat Allah dengan World Quran Hour saat ini. Jom kita baca ayat 30 sehingga ayat 45 di muka surat 532 dan 533. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم
Sadaqallahul Azim daripada surah Ar-Rahman ayat 30 hingga 45. Terima kasih Ustaz Tarmizi Abdul Rahman membacakan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kalau belum lagi sempat ambil mushaf, boleh ambil mushaf ataupun kalau menonton itu ataupun di Facebook ya. Kalau nak share ya, kongsikan agar kita dapat lagi beritahu. Ada lagi rakan yang dia nak baca surah Ar-Rahman tapi mungkin terlupa ya. Apakah ayat yang ada pada ayat 30 hingga 45 itu adalah peringatan daripada Allah. Kali ini ada sekitar 7 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Ustaz ya, yang memberi amaran kepada kita. Bermula dengan ayat 31 itu sanafghur lakum ayyuhats thaqalan, kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin. Dia macam ada dua sudut itu. Satu, Allah beri perhatian kat kita. Jadi COVID-19 yang sedang berlaku sekarang Ustaz, pada tuan-tuan yang berada di rumah, sebenarnya Allah beri perhatian. Ya, bukan Allah biarkan kita lama-lama ini Allah tak beri perhatian. Allah beri perhatian, tetapi kita tahu bahawa apakah yang sebenarnya Allah nak dengan kita ya. Dan salah satunya Allah ajarkan pada ayat nombor 2 tadi, allamal Quran. Cikgu yang nak mengajar al-Quran daripada Allah dah tawarkan kepada kita. Ramai orang dia sibuk sangat Ustaz ya, termasuklah saya juga kadang-kadang sibuk sangat. Jadi Allah berhentikan sekejap ya, pasal suruh berhenti tak nak berhenti. Nah, bagi satu, moga-moga kita rasa ini macam mak lah kan, mak ayah kalau katakan dah degil sangat ya. Nah, bagi sekali berhenti kejap kan, untuk kembali balik. Bukan mak dan ayah benci, malah lebih daripada itu Allah amat sayang kepada kita. Subhanallah, pada hari ini Ustaz ya, kita melihat kepada di Facebook saja ada 7,300 sekarang ini ya, yang online. Itu belum di TV Al-Hijrah, di Astro Oasis, di Bernama TV dan juga RTM ya. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita ada dua angle ayat 31 tadi. Satu, Allah beri perhatian, tapi kalau kita degil, berjaga-jaga ya, jangan sampai kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingatkan kepada wahai, pada ayat yang ke-33, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembusi penjuru langit dan bumi, maka tembusilah, kamu tidak akan mampu menembusinya kecuali dengan kekuatan daripada Allah. Sebenarnya nak cerita, kalau di akhirat nanti, ayat ini, kalau jin dan manusia ini telah Allah beri dan hisab, kita lah Ustaz ya, nak lari memang tidak boleh lari dah ya, kecuali dengan izin Allah SWT. Jadi Allah memang takkan izinkanlah ya. Itu adalah saat akhir yang perlu kita beri perhatian, dan Allah membawakan lagi pelbagai perkara dalam ayat ini ya. Kalau kita tengok ke depan lagi itu ayat yang ke-39, maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Tak ditanya. Pelik juga kan, mengapa tak ditanya? Rupanya ayat 41 ya, di tak ditanya tu sebenarnya satu perkara yang jangan didustakan. Allah cakap pada kita, pada saya, kalau orang yang ingkar itu Allah tak tanya pasal apa? Tanya kesilapan Ustaz. Allah. Di halayak ramai, semua orang tahu. Kalau katakanlah saya punya kesilapan ni, semua yang 7,000 ni tahu. Ustaz tanya, Ustaz semalam dosa apa? Allah. Tak mari Ustaz ini. Tak mari kita hari ini. Ini di depan TV. Belum lagi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cakap yu'raful mujrimun. Tahu sebenarnya, Allah tahu dah. Bisimahum, dengan tanda mereka, fayukhadu, subhanallah. Allah akan tarik daripada frontal lobe. Ya, ini kita bincang dalam surah Al-Alaq Ustaz ya. Nawasi, ubun-ubun wal aqdam. Jadi macam mana cara dia? Ini dan kaki dia macam dijumpakan kaki dengan kepala tu. Diserahkan. Subhanallah. Ini yang kita doa kepada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, kita doa betul-betul Allah tidak beri kita perkara ini. Dan caranya macam mana? Salah satunya kita ucapkan tahniah pada tuan-tuan, kita ucapkan syukur, kita dapat tengok balik, kembali balik pada panduan yang Allah nyatakan pada ayat yang 43 itu, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahannam, azab jahannam yang didustakan oleh orang yang degil ataupun membuat jenayah. Mujrimun ini bukan sekadar dosa kecil tapi dia tak taubat. Mujrimun ini dah buat dosa, kemudian dia buat dosa lagi, kemudian orang kata taubatlah, tak payah, lama lagi hidup ya. Tunggu PKP habis nanti baru saya bertaubat, baru baca Quran. Ini digelar sebagai orang yang mujrimun, yang tak kisah walaupun diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita ada rasa sesuatu dengan baca ayat ini, sebenarnya itu tanda Allah memang dekat dengan kita.
Ya, maksudnya kita ini Allah memang dekat dengan kita Ar-Rahman. Allah sudah memberikan kita sudah ada rasa dekat dengan Allah SWT. Dan apa ganjarannya? Pada ayat 46 hingga 59 kita tengok ganjaran fasa 1. Ada 2 fasa. Fasa 1 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Tirmizi Ali. Okay. Baik, silakan. Salam berkat. Nama berkat. Tirmizi. Silakan. Terima kasih Ustaz. Senang penonton yang dimuliakan Ustaz Ji kita. Apa nama ni? Tadi saya dah baca 8 kali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian lagi Ustaz Semis tadi 7 kali. Sekarang nak baca lagi fabi ayyi ala. Yang mana satukah nikmat yang kita dustakan. Masya-Allah. Syekh Muhammad Al-Ghazali tulis buku Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. So Tuhan tanya kita tadi dah. Yang mana satukah nikmat wahai jin dan manusia daripada Tuhan kamu yang kamu dustakan. Maka cara kita interaksi, kita kena jawab dalam diri kita. Dalam hati kita tidak ada sesuatu pun nikmat yang kita dustakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah lah segala pujian. Dan kita dapat tonton Quran Time ketika ini pun sebenarnya satu nikmat yang sangat besar. Mari kita gemakan Al-Quran ke seluruh dunia dengan menyambung kembali bacaan daripada ayat yang ke-46 hingga 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 46 hingga 59 ini adalah tawaran daripada Allah yang Maha Penyayang. Allah beritahu gembira ataupun berita gembira ini awal-awal agar saya tuan-tuan yang sedang membaca sebentar tadi bersama Ustaz Tirmizi, rahmat daripada Allah. Ya, Allah amat sayang kepada kita dan sila bertahan untuk bersama Al-Quran, untuk meraihkan kemanusiaan, khalaqal insan. Yang ketiganya ialah sila bertahan bercakap elok-elok dalam hidup ini dengan anak di rumah, ya, bila Allah kata allamahul bayan, yang elok-elok sahaja komunikasi itu Allah ajar. Tapi kalau marah-marah selalu ataupun asyik komplain yang tidak bertepian ya, sebenarnya itu bukan diajar oleh Allah SWT. Kalau dapat bertahan untuk menghargai alam ini, kesannya ialah
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut, saya ni tak betul-betul belajar Al-Quran, tak betul-betul meraihkan kemanusiaan, menghormati kawan saya Cina, India, pelbagai kaum, pelbagai agama. Kalau saya takut saya ini tidak cakap elok-elok dekat Facebook ataupun ketika di pejabat ataupun di rumah stay at home, ataupun saya ini tidak menghargai alam, orang yang takut ini tuan-tuan, Allah kata dah dapat dah 2 syurga. Masya-Allah. Itu ada psikologi takut pasal apa pada zaman sekarang Ustaz ya. Sebenarnya orang ramai tak takut. Dia tak takut pasal dia rasa bahawa dia boleh buat apa sahaja, tapi rupa-rupanya apabila kita rasa kasih sayang mak sahaja pun kita takut, segan nak buat. Kalau jahat macam mana pun depan mak kita begitu je kan. Apatah lagi bila kita di depan Ar-Rahman yang sentiasa memerhati kita, Allah beritahu apa yang kita akan dapat kalau masih bertahan, masih lagi istiqamah bersama dengan Al-Quran. Maka apakah yang diberitahu di situ pada ayat yang ke-48 ya, ada katanya kedua-dua syurga itu mempunyai pelbagai macam pohon dan buah-buahan. Ya, selalu kalau syurga ni Ustaz, saya kena tanya pada Ustaz Tarmizi. Ustaz Tarmizi ada kebun tak Ustaz? Kebun belum ada Ustaz. Belum ada lagi ya. Kalau tuan-tuan yang berada di depan TV, kalau belum ada kebun, belum ada lagi pokok buah ataupun pokok buah ada tapi tak besar lagi. Di sini Allah cakap bahawa nanti kerana kamu bertahan, kerana masih lagi atas dasar menghargai Ar-Rahman, maka Allah berikan kepada kita kebun tadi satu. Kemudian kalau kita tengok lagi ada pada ayat yang ke-50 itu, dalam kedua-dua syurga itu ada 2 buah mata air. Bukan kebun kecil sekangkang kera Ustaz. Kalau sekangkang kera bukan dalamnya ada sungai. Itu namanya ialah ada lopak aja. Kan? Ya, kalau besar sikit rumah Ustaz, rumah saya ada longkang. Ustaz masih ingat lagi kan? Ada ya. Tetapi kalau orang kaya sikit ada swimming pool. Ya. Kalau besar lagi ada sungai, dan di sini bukan satu sungai, 2 sungai. Pelbagai ganjaran Allah beritahu di sini. Mengapa? Kerana nak beritahu kepada saya, pada tuan-tuan, teruslah istiqamah menebarkan kasih sayang, jangan membenci, jangan mengutuk, mengecam orang lain kerana kita penuh dengan kelemahan. Kelemahan kita itu untuk kita belajar bahawa ya Allah, terima kasih kerana memberikan Al-Quran untuk saya sentiasa Engkau ampunkan. Dan inilah ganjaran fasa 1. Ganjaran fasa 2 pada ayat 60 hingga akhir. Saya persilakan Ustaz Tarmizi memimpin bacaan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat World Quran Hour yang menanti-nantikan dan kita bergabung pada hari ini. Saya sempat tadi tengok Ustaz, sahabat kita An-Naim. Sejam lagi nak berbuka puasa, 5:30 petang di NZ, New Zealand. So kita minta mohon sahabat kita Syekh An-Naim untuk sama-sama doakan kita waktu mustajab kan. Doakan kami dekat Malaysia dan seluruh dunia. Doakan Allah angkat kembali wabak ini dan Allah tanamkan dalam diri kita sifat-sifat kasih dan penyayang ini, insya-Allah. Jadi kita nak sambung bacaan kita dan share di Facebook Ustaz ya. Mana tahu nanti ada kawan Kiwi kita. Dia tengok apa ni kan. Dia dengar Ustaz Tarmizi baca nanti subhanallah ya. Kita tak tahu. Betul Ustaz, betul. Kita nak menyebarkan kasih sayang, reboot global harmony. Ya, reboot global harmony. So sebarkan, share, tekan butang share dekat Facebook kita. Baik. Kita nak baca sekarang ayat yang ke-60 Ustaz ya. Ya. Sehingga ke akhir yang terletak di muka surat 533 hingga 534. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي ربكما تكذبان
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim itu adalah daripada ayat 60 hingga 78 Ustaz ya. Kita mengakhirkan bacaan daripada surah Ar-Rahman sebentar tadi dan apa yang kita nampak ini adalah syurga yang seterusnya. Dua lagi syurga. Jadi ada orang tanya, berapa banyak syurga saya dapat? Kan? Jawapannya apa tuan-tuan? Sebenarnya bukan sekadar satu. Biasa orang di dunia ini nak beli satu rumah 30 tahun berhutang Ustaz. Betul Ustaz. 30 tahun pun tak habis lagi kan. Ataupun sebahagian orang ialah masih menyewa lagi. Tapi rupa-rupanya Allah bukan sekadar tawarkan satu, dua, ada dua lagi dan kalau nak banyak lagi boleh sahaja Allah berikan. Itu sebabnya kalau orang berada di syurga Firdaus itu dia paling tinggi. Di bawahnya memanglah ada 7 peringkat kan, tetapi bila dalam hadis Nabi nyatakan orang yang baca Quran Ustaz ya, dia akan beritahu berapa kamu hafal, berapa kamu beramal dengannya, nanti naik tingkat ikut kepada berapa ayat Quran yang kita hafal, yang kita baca dan amalkan. Jadi kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah dalam misi kita World Quran Hour ini bukan sekadar 1 jam ini saja, tetapi nak memberitahu bahawa Ar-Rahman ini memang baik. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ialah kita kena menyebarkan kasih sayang, reboot global harmony, pastikan harmoni global ini dengan amalan kita daripada Al-Quran. Jadi pada bahagian akhir ini ayat 60 hingga 78 tadi ada diceritakan ya tentang ayat yang ke-66 ya, fihima ainani nadhahatan. Ya, dua mata air juga Ustaz ya, tapi kali ini memancar. Ya, kalau ulama mentafsirkan sama ada dia yang boleh fountain itu ataupun air terjun. Bukan lagi sekadar dapat sungai yang mengalir banyak air ke tak banyak tu kita tak tahulah Ustaz ya. Tetapi kali ini dahlah dapat dua tapi air terjun. Masya-Allah. Jadi maksudnya kalau air terjun dia maksudnya ialah apa? Dia dapat daripada awal. Lagi luas. Lagi luas untuk tuan-tuan. Kalau ada yang tanya, kalau saya dapat air terjun 2, ustaz dapat 2, muat ke kan? Kita kena ingat bahawa bukan sekadar bumi ini sahaja yang tempat kita syurga ini, tetapi alam maya pada ini Allah ciptakan
Ganjaran kepada siapa tuan-tuan? Kepada jin dan manusia yang membaca surah Ar-Rahman dan beramal dengan surah ini. Tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang sekarang bersama ibu ayah ya, nak main game ke apa ke, tapi nanti berhenti kejap kan. Kerana ayah dengan sayangnya mengajak anak, tuan-tuan mengajak kawan-kawan dengan share dekat Facebook dengan sayangnya itu, maka ini adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 8 ayat, dan kalau kita tengok di ayat yang contohnya 68, Allah bercerita tentang buah-buahan. Ada 2 kali sebenarnya, syurga tadi buah-buahan, di awal tadi pun buah-buahan juga ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya buah-buahan ini Ustaz, dia lambang kepada makan untuk kenyang ke makan untuk bersuka-sukaan. Bersuka-sukaan. Suka-suka. Masya-Allah. Ya. Betul. Di syurga ini tempat kita bersuka. Tak macam kita di sini. Sahur tadi makan bukan untuk suka-suka. Kan? Lepas dah makan kena puasa. Tapi di sana dah tak payah dah puasa, tak payah. Lagi apa lagi tak payah? Tak payah makan sampai kena tahan takut nanti diabetes ke gout ke nanti tak boleh makan ya. Dan lebih daripada itu tak ada tandas dan makan hanya untuk suka-suka. Dan makanan itu kalau ayat sebelum ini tadi istilahnya ada ayat 54 kalau kita patah balik wajanal jannataini dan. Apa maksudnya? Dan itu maksudnya ialah 54 dan dipetik buah-buahan di kedua-dua syurga itu dapat dipetik dari dekat. Dekat dengan dunia kan, dunia ni benda yang rendah. Jadi petik-petik macam tu je. Dia kalau katakan buah tu tak dipetik dah ni mungkin dah lama ke tak menarik kan. Dia boleh petik-petik. Masya-Allah, tak panjang-panjang. Fresh. Ya. Ini adalah ganjaran daripada Allah, sehingga kan ayat yang ke-77 itu ataupun 76 Allah cakap apa? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permaidani yang indah. Apa maksudnya di situ? Kita stay at home, stay kat syurga itu, dan stay lah. Tak payah bimbang pasal nak kerja ke, dalam bank ada duit ke tak ada, tak payah dah. Sekarang tuan-tuan stay at home, bimbang, ayah-ayah yang ada, bos-bos yang ada, ya, menteri yang ada bimbang kan. Tetapi di sana kalau pak menteri, ya, pemimpin, kepada ayah-ayah semua di kalangan kita betul-betul berusaha, insya-Allah nanti kita stay back, stay at home, tetapi kali ini dengan penuh barakah, dengan mendapat kemuliaan daripada siapa? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Inilah surah Ar-Rahman yang kita ingin lihat beberapa resolusi apa yang kita ingin laksanakan selepas kita baca surah ini, ya. Kita boleh ulang-ulang banyak kali malam ni, solat tarawih boleh baca ni Ustaz ya. Mari kita tengok resolusi bukan daripada Malaysia. Kita dengar dahulu nun dari jauh. Rakan kita Kiai Haji Bahtiar Nasir, Indonesia. Muslimin dan muslimat di seluruh dunia, dalam rangka World Quran Hour pada hari ini, kita membaca surah Ar-Rahman, kita canangkan 3 resolusi besar. Yang pertama adalah al-ikhlas, keikhlasan, ketulusan, sincerity. Adalah sebuah sikap tulus yang kita ambil dari surah Ar-Rahman, Allamal Quran. Ketulusan yang kita sebarkan adalah ketulusan menyebarkan Al-Quran, konten-konten Al-Quran, akhlak-akhlak Al-Quran, keputusan-keputusan Al-Quran yang kita sebar ke seluruh dunia. Insya Allah, jika dimulai dari hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari Al-Qurannya, dan Al-Quran secara ikhlas, secara tulus, kita sebarkan untuk manusia, insya Allah akan memberikan impact besar, karena hakikatnya semua manusia di muka bumi ini, semua manusia sejagat, muslim dan kafir, membutuhkan Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah masuk surga sekeluarga. Rahmat Allah lewat COVID-19 memaksa kita back to home, tetapi membuat kita bekerja from home. Ini adalah ketetapan Allah. Dan harus kita ambil kesempatan ini dengan cara apa? Kembali ke rumah, merebut kembali hati-hati, kolbu-kolbu anak-anak kita, pasangan kita, merangkul batin mereka, dan kembali lagi bersama-sama merajut kebahagiaan dari rumah, tetapi untuk target masuk surga sekeluarga. Dengan cara
waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada 2 surga ditambah 2 surga lagi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berangkat dari rumah menyebarkan kasih sayang, menyebarkan ketulusan, di mana Al-Qur'an bukan cuma sebagai sarana mempersatukan hati keluarga yang terpecah, menyatukan hati keluarga yang tercerai-berai, karena memang Quran saja yang bisa ta'liful qulub, menyatukan hati kita. Tetapi lebih dari itu, kita akan canangkan keluarga kita adalah keluarga yang insya Allah masuk surga sekeluarga. Dan yang ketiga, sahabat muslimin, muslimat di seluruh dunia, peace is power. Di surat Ar-Rahman, sebagai simbol bahwa Islam adalah rahmah, rahmatan lil alamin. Kita yang ingin membawa Islam, kita yang ingin membawa Quran, memberikan kesan sejagat adalah harus memiliki rasa rahmah. Dan rasa rahmah kita ambil dari keseluruhan surat Ar-Rahman, dari awalnya hingga akhirnya. Sahabat, sungguh 3 resolusi ini, ketulusan dengan risalah ikhlas, masuk surga sekeluarga, kita mulai dengan rasa kasih sayang, dimulai dari rumah, dan membawa rumah tangga dan masyarakat masuk surga bersama. Dan yang ketiga, dengan memberikan pesan kepada sejagat, peace is power. Islam adalah agama damai. Islam adalah agama rahmat. Jika Islam sebagai agama rahmah, dan kita sebagai muslim membawa rahmah, dan Quran sebagai sumber rahmah, di sini menyatulah 3 kekuatan besar. Ini yang saya sebut dengan peace is power. Kekuatan energi Quran sebagai konten sumber rahmah. Kita sebagai pembawa pesan, dan kita ajarkan Islam, kita sebarkan kemana-mana dengan penuh rahmah, karena Islam adalah agama salamah, agama damai, agama rahmah. Insya Allah mulai dari hari ini, walau cuma 1 jam, memberikan dampak besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan kita jadikan Ramadan 1441 Hijriah di tengah suasana COVID-19 sebagai Ramadan yang bersejarah. Dengan apa? World Quran Hour. 1 jam kita bersama-sama satukan hati dunia. 1 jam kita bersama-sama muslimin dan muslimat berbagi rahmat untuk seluruh dunia dengan surah Ar-Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Bakhtiar Nasir, Kiai Haji Bakhtiar Nasir daripada Indonesia, berkongsi 3 resolusi sebentar tadi Ustaz, untuk kita rakyat Malaysia, Indonesia, seluruh dunia dalam World Quran Hour ini mengambil tindakan. Dan kita juga ingin mengambil juga 3 resolusi yang daripada ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Mari sama-sama kita lihat apakah resolusinya. Yang pertama yang perlu kita ambil perhatian daripada resolusi kita ialah kita selalu akan bersyukur dan melakukan sesuatu dengan penuh rasa kasih sayang. Yang kita boleh ambil daripada ayat sebentar tadi. Dan kemudian yang kedua, berkongsi 4 nikmat mulia, iaitu Al-Quran, nikmat kita beragama, kemanusiaan, komunikasi yang baik, dan kelestarian alam semula jadi ini kita akan selalu ambil perhatian. Dan yang ketiga ialah tujuan segala amalan adalah hanya untuk Allah semata-mata, agar ia tidak menjadi sia-sia. Inilah 3 perkara yang boleh kita ambil perhatian, yang boleh kita ambil cakna apabila kita membaca surah Ar-Rahman, Ustaz, Dan kalau kita kembali balik kepada tip of the iceberg kita awal tadi, kita ada 4 nikmat, nikmat agama iaitu Al-Quran, nikmat kemanusiaan iaitu khalaqal insan, nikmat berkomunikasi yang baik itu nikmat, kalau rasanya kurang komunikasi baik itu kena cepat-cepat minta pada Allah agar dapat balik kebaikan itu. Yang ketiga itu adalah
matahari dan bulan itu lambang kepada alam sekitar. Kerana dengan 4 nikmat ini, kalau ada cabaran, ada yang kata COVID-19 ni Allah benci kita ke? Ya, itu cabaran tauhid, maka kita tahu bahawa sebenarnya Allah sayang kita, bukan Allah benci kita. Kalau ada cabaran sosial, ya, di dalam sosial ada yang kata, boleh ke sosial kita ini orang dekat Facebook tak ada kecam-kecam lagi apa sebagainya, tak ada fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan. Sebenarnya kalau kita kembali pada Al-Quran, orang yang bersama dengan Al-Quran ambil nilainya masuk betul-betul, install, kata Ustaz Bahtiar Nasir, kita akan rasa bersalah. Maqam, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, ayat 46, kita akan rasa takut untuk buat perkara tersebut. Dan rasa takut bukan tanda kita ini lemah di sisi manusia, tetapi kerana kita lemah di sisi Allah SWT. Dan kita akan dapat menguruskan cabaran komunikasi dan juga cabaran fizikal. Kalau kita bercakap tentang alam sekitar, pembalakan haram, ya, macam-macam lah, ya. Kita tengok baru ni Ustaz, ya, sungai jadi Clear Ustaz. clear. Masya-Allah. Okey. Allah bagi modul 2 bulan, ya, PKP. Sungai jadi baik, binatang kat zoo boleh melawat antara satu sama lain. Kan? Sampai tahap begitu sekali, monyet pun boleh keluar daripada hutan dengan aman damai, tak ada kena bertabrak, ya, bagi ibu-ibu bapa di Indonesia. Kerana apa? Kita perlu buat sesuatu dan Allah amat sayang kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah memberi limpah kurnia kepada kita, agar keberkatan, kasih sayang, ribut global harmony akan menjadi agenda kita seterusnya. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya doa Ustaz, saya sebutkan tadi adik Naim tu Ustaz. Ya. Dia yang azan masa tragedi Christchurch tadi di New Zealand. Melaungkan azan ketika itu terjadi itu, maka itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala hari ini bergabung dengan kita. Terima kasih adik Naim, subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم saat ini hati kami terhibur dan juga mentadabbur kalam-Mu ya Allah. Mata kami lihat kalam-Mu Al-Quran, telinga kami mendengar lantunan ayat suci kalam-Mu Al-Quran, tangan kami membelek-belek lembaran mushaf-Mu Al-Quran. Kami kini di saat bulan turunnya Al-Quran, kami rasa amat tenang dengan kalam-Mu Al-Quran. Justru ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai taman-taman dalam hati kami. Jadikan Al-Quran cahaya buat hati kami. Jadikan Al-Quran cahaya ketika kami dikuburmu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan lidah kami lidah yang fasih menutur kalam-Mu Al-Quran. Jadikan mata kami mata yang tidak pernah jemu melihat dan membaca Al-Quran. Hati kami hati yang berbunga-bunga, bercinta dan juga mudah memahami serta kuat mengamalkan isi kandung Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami ya Allah orang yang mempertahankan kalam-Mu Al-Quran dalam kehidupan kami, keluarga kami, negara kami yang kami kasihi ini. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Terima doa kami ya Allah, terima munajat kami ya Rahman, terimalah permintaan kami ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dengan Al-Quran yang kita kumandangkan pada hari ini dalam World Quran Hour, Reboot Global Harmony, agar dunia ini kembali aman.
dunia ini akan kembali penuh dengan kasih sayang agar dunia ini terus bersemi dengan panduan Al-Quran. Kita serahkan, kita kembali kepada saudara Hanan. Alhamdulillah, dengan bacaan doa sebentar tadi menandakan kita hampir ke penghujung rancangan, dan jika kita teliti setiap resolusi ayat dari 1 hingga ke 78 surah Ar-Rahman ini, jelas bahawa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, hatta sebuah kisah duka ataupun kisah tragis, harus kita syukuri. Dan kita juga mampu melihat Al-Quran sebagai mukjizat yang sangat besar. Jadi penghayatan Al-Quran tidak terhenti di sini. Tanggungjawab kita untuk menjadikan bi'ah Qur'aniyah di setiap rumah dan juga organisasi kita dalam usaha kita mengqurankan bangsa dan mengikhlaskan ummah. InsyaAllah, setinggi-tinggi penghargaan kepada semua jemputan kita, rakan-rakan kolaborasi seluruh umat Islam di Nusantara dan di seluruh dunia, para penonton yang setia dan juga pihak-pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga kita berjumpa lagi di World Quran Hour tahun hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.